Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua, seperti mana pengakuan daripada Wan Saiful Wan Janawibawa mengatakan ya pergolakan memang wujud berlaku ya di dalam Parti Bersatu. Dan hari ini menarik juga ya untuk kita dengar pencerahan daripada pencerahan daripada Brother Iswardi mengatakan bahwa memang nyata dua camp ya dalam bersatu. Jadi semakin panas dikatakan Hamzah versus Abakau. Oh, apa sebenarnya yang berlaku? Tapi sebelum kita mendengar pencerahan daripada Brother Iswardi, sahabat semua, kita mau mendengar juga isu-isu yang panas di dalam negara kita, yang mana seorang ini dikatakan mantan kepada setiausaha politik kepada menteri di zaman Kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020-2021 disambung reman untuk siasatan lanjut. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar bersama pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Membawa saya kepada poin ini. Kenapa sekarang ini satu persatu pendedahan ini telah memburuk dan merosakkan pertama image tone dan juga kawan-kawan kroni-kroni dia lah image tone pesih lah. Kenapa tak pergi kepada tone direct is? Sabar. Tonton sabar, saya cerita sekejap lagi. Tapi pada tahun 2020-2021 dikatakan berkenaan dengan setiausaha politik menteri. Reman bekas setiausaha politik ahli perniagaan bergelar Datuk Seri dilanjut 3 hari. Okay. Right. Tempoh reman bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli politik bergelar Datuk Seri yang ditahan kerana dipercayai meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian dilanjutkan 3 hari lagi. Ia bagi membolehkan Suruhanjaya SPRM melengkapkan siasatan setelah tempoh reman sebelum ini yang bermula Rabu berakhir pada Sabtu. Perintah reman selama 30 Januari itu terhadap kedua-dua suspek yang berusia sekitar 40-an dikeluarkan Magistrate Ain Nur Syahirah Shahzan setelah SPRM membuat permohonan. Kedua-dua suspek ini ditahan SPRM kerana dipercayai menerima suapan daripada syarikat kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 sehingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Sepanjang tempoh siasatan, SPRM telah menyita dan merampas kenderaan yang mewah yang dimiliki oleh suspek. Antaranya adalah Rolls-Royce Ghost V12 EWB, tuan-tuan. Kan, apa kata kita Google macam rupa ni. Wah. Oh, lemak. Kita tengok price berapa tuan? Apa harga? Wah, lawe. 2001-22 Rolls-Royce Ghost 1 juta ke 3.7 juta ringgit harga dia. Puh. Kayo pakcik, kayo. Pakcik kayo. Aduh, ayai. Kemudian Mercedes-Benz G63 AMG Brabus, tuan-tuan. Ini bukan Mercedes-Benz biasa ni, Brabus ni. Kan? Range Rover atau walang mana dia reti Brabus, dia tu Brabus saya tahulah. Range Rover Autobiography. Ui, macam mana rupa Range Rover? Porsche Cayenne. Toyota Land Cruiser, Mini Cooper Works RHD, Toyota Alphard, Toyota Velfire dan Mercedes-Benz S400L. Kesemua kenderaan ini disita di gudang SPRM. Saya tengok price. Kita tengok price tuan-tuan. Ni saja saya nak tunjuk untuk wala on. Kan?
Ini rupiah. Oh, tak mahal. 298,000 je. Ni AMG S-Class. 289,000 je. Je, tuan-tuan. 80,000 USD. 400,000. Macam tu lah. Je, tuan-tuan. Itu je. Tahun bila berlaku peristiwa ini? Pada tahun 2020 sehingga 2021. Siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Jangan kita tak tahu, tuan-tuan. Jangan kita tak tahu Muhyiddin Yassin yang bakal orang kata didakwa pada zaman itu. So, siapa menteri itu? Siapa menteri itu? Saya tak nak dedahkan lah, tapi menteri itu sekarang ni menurut satu portal berita yang tengah gaduh dengan Muhyiddin Yassin sekarang. Siapa? Yang tu tuan-tuan fikirlah sendiri. Alright. Okay, kita masuk cerita ni. Makin ramai MP pembangkang hilang percaya pada parti sendiri Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan dijanjikan tidak berlaku. Anwar berkata, mereka ada dijanjikan dengan janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberikan harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London, mereka juga lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Dan apabila terhakis harapan orang-orang ahli parlimen dijanjikan perubahan akan berlaku, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Tuan Ibrahim, turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Sahrani Muhammad yang juga pengurusi BN Perak. Anwar juga pengurusi berkata kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga akhir penggal. Yang di-Pertuan Agong juga menasihatkan pada malam tadi agar pemimpin politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun iaitu akhir penggal. Saya yakin juga Tunku Sultan Johor akan menjadi agong yang mempertahankan pendirian yang sama, kata Presiden PKR itu. So, semakin hari kita kata semakin ramai yang mula menyokong. Yang terbaru yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada Parti Bersatu juga dan mula menyokong, saya dah sebut 2 Januari tempoh hari, bahawa ada seorang lagi ahli parlimen Bersatu, PN yang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan akhirnya perkara itu berlaku. Dan menurut dakwaan daripada Bukit Gantang, beliau mengatakan bahawa ada lagi ramai yang akan pergi menyatakan sokongan kepada PMX. Tapi tak kisahlah ramai atau tidak, itu bukan penting. Itu tak penting, tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok daripada segi jumlah dia, kita dah tak ada isu dengan jumlah dah. Kan? Kita dah tak ada isu dengan jumlah. So bila geng-geng atuk ni dia nak main isu, dia nak mengatakan bahawa kerajaan ni bakal tumbang, tak payah anxiety sangatlah, tak payah shaking lebih sangat. Sebab kerajaan tak tumbang, tuan-tuan. Yang mula nampak tumbang nampak gayanya dia orang. Kenapa saya kata mula nampak tumbang dia orang, tuan-tuan? Okey. Pengkhianat dia hianati ya. Tuan-tuan dengar dulu tuan-tuan tengok apa yang saya bacakan. Muhyiddin boleh pecat Hamzah jika wujud 2 kem. Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah lama memecat Hamzah Zainuddin daripada jawatan kuasa Setiausaha Agong sekiranya benar wujud dakwaan 2 kem di dalam parti tersebut. Menurut Datuk Edin Shazil Islih berkata, sekiranya wujud 2 kem di dalam parti tersebut. Baik. Dia nak mengatakan seolah-olah tidak ada 2 kem di dalam parti ini, tak ada. Okay? Tidak ada 2 kem pun. Hanya ada 1 kem. Saya nak ceritakan bahawa pendedahan daripada Bukit Gantang itu jelas. Bukit Gantang menyatakan bahawa sekiranya Muhyiddin Yassin tidak berundur dan memberi laluan kepada Hamzah Zainuddin, maka MP akan mula mengambil tindakan lebih ramai menyokong PMX selepas ini. Dan saya nampak
PMX ni salah satunya peruntukan lah. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama sebenarnya mereka sudah hilang keyakinan kepada presiden mereka sendiri iaitu Hamzah. Iaitu Muhyiddin Yassin. 10 lagi ahli parlimen bersatu sokong PMX. 10 lagi ahli parlimen pembangkang akan mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mendedahkan demikian, ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein berkata ia membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 daripada kawasan timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Selain itu katanya kawasan tengah pula membabitkan seorang parlimen Melaka dan seorang lagi ahli parlimen dari Selangor. 2 lagi parlimen ahli Selangor. Sebelum ini sudah 6 ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan daripada Tanjung Karang dan terbaru termasuk daripada Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkafli Hanafi semalam. Dikabarkan juga Ronald Kendi dikabarkan akan menyatakan juga sokongan terhadap PMX. Wallahualam betul atau tidak, kita tunggu je lah pengumuman. Tapi saya bukan poinnya itu tuan-tuan. Kita tak dia macam pengumuman PN pergi sokong PMX ni dah jadi macam basi dah tuan-tuan. Kita dah tak excited dah. Sebab apa? Bila kita dah tak excited, sebab tak ada sokongan daripada mereka pun kita dah majoriti dah besar. Jadi dengan sokongan daripada mereka bukan untuk menambah majoriti PMX tu, bukan. Tetapi sokongan itu sebenarnya nak menunjukkan betapa lemahnya pembangkang sekarang ini. Daripada segi data, dapatan, daripada segi kecaman dan juga, bukan kecaman lah, tapi maksudnya hentaman mereka terhadap kerajaan pun kita nampak bahawa kita tak nampak pembangkang ni berada dalam keadaan yang stable. Dia bergaduh sesama sendiri, sampaikan Wan Faizal ni, memang kita ketahui Wan Faizal ni adalah tim Muhyiddin Yassin. Tiada kata dua diberikan Wakil Rakyat Bersatu pada pimpinan parti Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal berkata menyangkal dakwaan lebih ramai ahli parlimen PN akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia berkata tidak timbul dakwaan bahawa ahli Parlimen Bersatu memberikan kata dua kepada pemimpin. Saya duduk dengan ramai ahli Parlimen Bersatu dan PN. Tidak pernah timbul soal ini. Isu seperti berkaitan langsung tidak pernah berbangkit katanya. Tadulih FMT memetik sumber rapat dengan seorang ahli Parlimen Bersatu mendakwa lebih ramai ahli parlimen parti itu akan menyokong Perdana Menteri melainkan pembangkang dapat membuktikan mereka mampu menukar kerajaan dalam tempoh yang terdekat. Dalam masa yang sama, saya baca tambahan sikit. Sementara itu, Wan Faizal berkata dia akan mengusulkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi supaya tindakan undang-undang dibuat agar wakil rakyat beralih sokongan melepaskan kerusi masing-masing. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okey. So, bolehkah mereka menggunakan tindakan undang-undang supaya mereka melepaskan kerusi? They can try, mereka boleh cuba, tetapi undang-undang itu mereka sendiri yang buat masa mereka berkuasa hari itu. Dan di dalam undang-undang itu menyatakan sokongan kepada pihak lain tanpa keluar daripada parti tidak dianggap sebagai lompat parti. Malah pada waktu itu Bersatu juga meletakkan dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. So akhirnya bila dia tidak dikira sebagai lompat parti, so adakah perkara itu boleh bawa ke dalam parlimen dan akhirnya menyebabkan bawa ke mahkamah dan akhirnya menyebabkan mereka jatuh daripada menjadi seorang ahli parlimen? Kita kena tengok nantilah apa keputusan hakim. Tetapi saya nak bawa beginilah tuan-tuan. Saya kata bahawa sebenarnya kerajaan ini tidak lemah. Tanpa sokongan 10, 16 orang yang melompat ni pun, atau bukan melompat tapi menyokong ini pun, kerajaan ini tetap kuat. Sekarang seperti mana yang saya sebut tadi, pembangkang yang semakin lemah. I can never say this enough, tuan-tuan. Kita ambil masa untuk kita mendengar kembali, kita ambil masa untuk mengimbau kembali apa yang berlaku pada tahun 2018. Kita imbau sebelum itu apa yang berlaku pada tahun 2016. Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO, Mahathir Mohamad lepas tu later keluar daripada UMNO menyertai Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin dibuang kerana pada waktu itu dia beranggapan dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia bawa isu 1MDB, dia terus kena buang daripada UMNO. Bila dia keluar, akhirnya Pakatan Harapan ambil dia. Bila bincang, pembentukan Pakatan Harapan plus Bersatu pada tahun 2017 dengan Mahathir masuk dan sebagainya,
2018 masuk pilihan raya, menang. Bila menang, apa yang Mahathir kata pada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah 2 tahun jadi Perdana Menteri? Saya tak akan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kita tengok muka-muka pengkhianat daripada PKR sendiri. Azmin, Zuraidah and the gang. Ali Biju, Willy Mongin. Pada masa itu di Sarawak, dari Sarawak, Baru Bian. Ni orang yang memang anti kepada Iswardi Morni pada waktu itu. Even sebelum orang kenal Iswardi Morni pun, dia orang dah kenal lah. Later, Larry Seng. Larry Seng ni, aku ada sejarah personal dengan dia. Kan? Ali Biju ni, saya tak adalah gaduh dengan dia. Per se lah, tak ada. Baru Bian pun, saya tak pernah berjawab dengan dia. Tak pernah. William Wongin pun saya tak pernah berjawab dengan dia. Tapi cuma dia khianat lah. Tapi Larry Seng, saya pernah berjawab dengan dia. Tapi Larry Seng ni dia keluar kemudian. Tak apalah, lantak dia lah. Kan? Saya tahu politik dia macam mana. Lepas itu, 2020 macam mana kerajaan ditumbangkan. Macam mana kita dimalukan. Macam mana kita dihina. Lepas itu, Tuhan bagi kita cash, tuan-tuan. Dia orang jadi kerajaan. Tapi negara kena tutup. Negara masa tu kena tutup. Kita dianggap sebagai, apa orang kata, dahlah kita tutup. Dia buat darurat. 2 tahun, tuan-tuan ingat 2 tahun dia buat, dia tutup negara kita. Dia buat darurat 6 bulan. Terima kasih Yang Menderma, Yusof Ishak. Kan? Dia buat darurat lagi. On top of dia tutup negara, dia buat darurat. Sampai saya bising, tuan-tuan. Buat darurat tu tak apa, itu cerita lain. Dan akhirnya, dia kenakan kita dalam darurat itu, rupanya dia sakau duit kita. Tengok tuan-tuan, 2021, jutaan ringgit dia minta. Ratusan juta masuk akaun. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu. Dan pada waktu itulah dalam keadaan mereka bergembira dengan segala kepuncak kekuatan, saya kata, pengkhianat akan dikhianati. I can never say this enough lah. Bukan saya seronok lah. Saya bukan seronok dengan benda-benda macam ni. Tapi bila kita tengok berlaku depan mata kita, it's a lesson to us. PAS bersekongkol dengan pengkhianat. PAS memang dia bukan pengkhianat per se, tapi dia bersekongkol dengan pengkhianat. UMNO bersekongkol dengan pengkhianat. Tengok apa jadi. Bersatu pergi sisihkan mereka. Akhirnya mereka kalah dengan kerusi yang paling teruk dalam sejarah UMNO. Siapa yang pergi kalahkan bersatu UMNO dengan keadaan yang lebih teruk? Bukannya Pakatan Harapan. Yelah, Pakatan Harapan sikit lah. Tetapi siapa? Bersatu dan PAS ni. Yang sebelum ini mereka bergabung. Apa punya sway lah, tuan-tuan. Tapi PAS ni paling sway lah. Paling sway sebenarnya PAS. Kenapa PAS paling sway, tuan-tuan? PAS ni paling sway. Dia bergabung dengan semua orang yang dia gabung, semua tak jadi. Dan dia tak boleh jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan pun sebab dia khianat, tebuk atap. Lain daripada itu dia tak boleh. Dia gabung dengan UMNO, berpecah. Dia gabung dengan Pakatan Harapan, masa itu Pakatan Rakyat, bergaduh. Tapi yang gaduh tu bukan Nik Aziz. Arwah Nik Aziz. Hadiah Awang. Tuan-tuan kena ingat, ditakdirkan Mahathir tu panjang umur, ditakdirkan juga Hadiah Awang tu panjang umur. Tuan-tuan, siapa yang buat apa orang kata, Amanat Haji Hadi? Haji Hadi lah, nama pun Amanat Haji Hadi. Woi, 13,000 penonton kita malam ni. Terima kasih. Siapa yang orang kata apa, yang beria nak mengkafirkan orang UMNO? Sembayang 2 imam, sembelihan tak halal, kahwin tak sah. Amanat Haji Hadi. Dan kita tengok Amanat Haji Hadi tu, pentaksub dia kita normal lah. Saya faham kenapa ada pentaksub ni, tuan-tuan. Saya faham. Tetapi yang mengikut kemudian tu yang saya tak faham. Yang pentaksub awal tu saya faham lah. Daripada situ timbulnya fahaman. Kita kena faham Haji Hadi ni dia incline kepada Syiah. So takiyah, maki hamun, fitnah, itu tak ada masalah. Matlamat boleh menghalalkan cara asalkan agenda mereka tercapai. Agenda Islam dia bukan Islam. So look at where they are right now. Di mana mereka? Tuan-tuan perasan, apa jadi pada PAS? Dengar cerita tahun ini sahaja,
berkemungkinan 2 orang menteri besar daripada PAS bakal ditukar, iaitu Sanusi dan juga Menteri Besar Kelantan. Ini dengan cerita lah. Kita tengok nanti. Kan? Kita tengok nanti. Dan akhirnya tuan-tuan, kat mana hala tuju diorang ni? Ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah sebagai Presiden baru. Ramai ahli Parlimen Bersatu mahukan Setiausaha Agung Datuk Hamzah, thank you Muhammad Saifuddin, sebagai Presiden baru. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Said mengatakan Larut juga bersedia berkemampuan dan kebolehan memimpin Bersatu, katanya. So di mana mereka sekarang ini daripada segi politiknya tuan-tuan, politiknya, diorang dah tak ke mana dah. Diorang dah tak boleh ke mana. Secara politiknya, kita kata terima kasih Ros Rahmat. Dia orang dah tak boleh kita kata. Habis dekat situ. Dan apa yang berlaku selepas ini, dia akan tahu bahawa Bersatu itu sudah tak boleh pergi ke mana. Bersatu tak boleh pergi ke mana. Bersatu akan berkubur, Bersatu akan habis. Kita ingat dulu macam mana geng-geng Bersatu 2018, 2019 mengambil orang-orang UMNO lompat, antaranya Pak Wan, Tok Pa, itu orang UMNO lompat masuk ke dalam Bersatu sebab nak jadi kerajaan. Kemana mereka sekarang ini? Dan tak akhir, sebelum saya cerita pengalaman saya kena soal siasat polis di IPD Ceras semalam, kedua hari lepas. Syahrir, PAS patut ambil alih kepimpinan PN dari Bersatu. Pemimpin veteran UMNO melontarkan cadangan agar PAS mengambil. Itu dia sahabat-sahabat semua, satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan parti politik dari pembangkang, khususnya Bersatu yang kian bakal tenggelam disebabkan masalah dalaman perebutan jawatan kuasa yang sedang berlaku, sahabat-sahabat semua. Walaupun dia dinafikan oleh sesetengah pemimpin daripada Parti Bersatu ini, tapi jelas sebenarnya kita boleh nampak bahawa semua ini menunjukkan betapa rapuh, betapa hancurnya tim ataupun Parti Bersatu Pembangkang hari ini. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan saya. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.